Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah muslimin, muslimat tak ada. Dulu ada ya, sekarang dah tak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, jadi kita akan sambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Jumaat yang kedua, anjuran surau Taman Melewar, yang mana kita telah tergendala beberapa kuliah. Dan kita juga telah sampai ke penghujung kitab di muka surat 325. Apakah kewajipan muqallid? Qallada yuqallidu ya. Dalam konteks ini, taklid di sini bermakna mengikut fatwa seseorang mujtahid, seorang ulama faqih tanpa kita tahu dalil. Kita ikut kerana ulama berfatwa demikian. Jadi kita telah terangkan dahulu bahawa manusia ini secara asasnya terbahagi kepada dua. Sama ada dia memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad, dia dipanggil mujtahid. Jadi kewajipan seorang mujtahid adalah berijtihad. Dia kena menggali kefahaman kaedah hukum hakam daripada Al-Quran dan juga sunnah. Sebaliknya, yang mana tidak sampai level mujtahid, maka dia haram berijtihad, kerana dia nanti akan melanggar firman Allah Ta'ala. Larangan dalam Al-Quran, Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikut satu yang kamu tidak punya ilmu. Jadi orang yang tidak mujtahid, dia tidak ada ilmu tentang ijtihad. Dia tidak ada kemampuan, kemahiran untuk menggali hukum daripada Quran dan Sunnah. Maka dia nak beramal, dia wajib bertaklid. Beza ya. Kalau orang mujtahid, haram dia bertaklid. Kerana apa yang dia dapat melalui ijtihad dia, itu adalah kebenaran di sisi dia. Tiba-tiba dia tinggal kebenaran tersebut kerana ikut orang. So itulah kita lihat, semisal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, walaupun beliau mempunyai guru yang hebat, iaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, tetapi setelah beliau sendiri memiliki syarat-syarat mujtahid, beliau tidak lagi bertaklid kepada guru beliau. Bahkan Imam Malik yang suruh beliau berfatwa. Dalam umur beliau lebih kurang 15 tahun, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah dibenarkan berfatwa oleh para alim ulama yang sezaman dengan beliau, termasuk oleh guru beliau sendiri. Zaman kita tak perlu kebenaran berfatwa. Ya, cukup kita ada akaun Facebook, kita suka-suka hati keluar fatwa kita. Ini bahaya. Ini mengundang murka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia tidak mujtahid, dia jadi muqallid. Ada orang mendakwa ada level di tengah-tengah, iaitu muttabi'. Apa beza muttabi' dengan muqallid? Kata dia, muttabi' ni dia tidak mujtahid, tapi dia tahu dalil.
Kalau muqallid, dia tidak mujtahid dan dia ikut tanpa tahu dalil. Sama ada dia tahu dalil atau dia tidak tahu dalil, hakikatnya kalau dia tidak sampai level mujtahid, dia tetap kena taklid. Cuma kalau dia tahu dalil itu lebih mantap lah, lebih berilmu lah orangnya. Para mufti kita ada peringkat mujtahid. Okey, soalan dia, adakah ashabus samahah, mufti-mufti kita yang ada sekarang ini, mereka telah sampai level mujtahid? Kita kena faham dahulu bahawa mujtahid ini sendiri dia banyak level. Level yang paling tinggi seperti khulafa ar-rasyidin, seperti ulama-ulama fuqaha us-sab'ah, seperti a'immah mazahib arba'ah, imam-imam mazhab yang 4. Mereka ni sudah sampai level mujtahid yang tertinggi, iaitu mujtahid mutlak mustaqil. Mutlak maknanya mereka boleh berijtihad dalam semua cabang-cabang ilmu agama tu. Ada orang dia hanya mahir katakan bab faraid saja, bab lain dia tak mahir. Tapi kalau mujtahid mutlak ni dia mahir semua. Dan mustaqil, maknanya dia tidak ikut pada kaedah mana-mana orang lain. Dia ada kaedah dia sendiri. Ada juga mujtahid yang dia muntasib. Dia sampai level mujtahid, dia boleh berijtihad, tapi dia masih menggunakan kaedah imam mujtahid yang lain. Contohnya ulama-ulama yang mujtahid dalam mazhab Syafi'i, mereka masih lagi intisab, maknanya menisbahkan diri mereka kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala, dengan arti kata terikat dengan kaedah-kaedah fiqh Imam Syafi'i. Ulama-ulama mujtahid dalam mazhab Hanafi, mereka sudah sampai level mujtahid, tapi mereka masih lagi menggali kaedah-kaedah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Al-Imam Abu Hanifah. Masih terikat begitu. Jadi kata para alim ulama, dari segi teori memang boleh wujud mujtahid sampai hari kiamat. Penuh syarat mujtahid? Mustahil lah. Tetapi dari segi praktikal, yang betul-betul mujtahid mutlak sudah tidak ada didapati semenjak daripada kurun keempat Hijriah lah. Yang betul-betul sampai level macam Imam Mazhab yang 4 tu sudah tidak ada. Ini analisa yang dibuat oleh para alim ulama pada zaman tersebut. Dengan tidak menafikan masih ada ciri-ciri berijtihad itu sehinggalah ke zaman kita. Tapi bukanlah ijtihad mutlak. Pertama, mufti-mufti kita memang intisab kepada mazhab tertentu. Kalau di Malaysia, rata-ratanya mufti kita, mereka itu terikat ataupun mengikat diri mereka dengan kaedah-kaedah dalam mazhab Syafi'i. Jadi bukan mujtahid mustaqil, tidak. Dan mungkin mereka pun sebenarnya kalau nak kita strictly pakai syarat mujtahid, rupanya tak sampai. Habis itu macam mana pula boleh berfatwa? Kebanyakannya mereka menaqalkan fatwa, bukan mereka itu berijtihad. Bahkan tidak silap saya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala atau salah seorang daripada para ulama mengatakan bahawa, bukan Imam Ahmad bin Hanbal, orang-orang lain yang mengatakan bahawa untuk seseorang itu berfatwa, sekurang-kurangnya dia kena ada lebih kurang 400,000 hadis dalam dada dia. Dalam dada, dalam kitab. 400,000. Kita hadis 40 Imam Nawawi pun tak ada dalam dada kita. Adalah mungkin 2-3 hadis. Yang lain tu asyik terlepas. Kejap ingat, kejap lupa, kejap ingat, kejap lupa. Tapi mufti mungkin lebih lagi lah. Mufti mungkin banyak lagi lah hadis dalam dada mereka. Tapi tak sampai. Jadi bila begitu ditanya oleh orang, adakah tuan sendiri ada syarat tersebut? Sebab saya nampak tuan pun berfatwa, keluarkan fatwa. Jadi beliau menjawab, saya tak ada syarat tu. Tapi saya menaqalkan fatwa, maknanya saya menceritakan fatwa orang lain. Saya mengambil fatwa orang yang dia ada syarat tu dalam dada dia. Bukan saya fatwa sendiri, tapi saya ambil fatwa orang, saya bagi tahu ini hukum dia. Jadi itu dahulu. Sekarang lebih jauh lagi. Untuk mufti-mufti kita ada, jangan kata 400,000 ya.
100,000 hadis dalam dada pun susah lah untuk betul-betul ada. Belum lagi dengan kemahiran usul fiqh, ya, qawaid fiqhiyah dan sebagainya. Maka dia sepertinya dalam keadaan darurat. Kena ada juga orang yang dirujuk dalam bab hukum hakam. Kali kalau nak penuh betul-betul syarat mustahid, jawabnya tidak. Tapi oleh kerana ada darurat, nak tak nak masyarakat kena merujuk kepada orang yang alim dalam bidang agama untuk mengetahui hukum, maka mufti kita berfatwa. Asalnya yang berfatwa sepatutnya mujtahid, yang betul-betul boleh ijtihad. Jadi kebanyakannya mereka intisab, menisbahkan diri mereka kepada kaedah imam mazhab, dan mereka juga banyak naqal. Ambil daripada kitab mana dalam mazhab Syafi'i, ini fatwa dia, kerana ini ada persamaan. Jadi ijtihad dia daripada sudut hukum atau fatwa yang telah difatwakan itu, dia kata terpakai dalam masalah ni sebab sama je. Dia punya asas dia sama. Jadi kita pakai fatwa tu. Bukan dia gali sebagaimana mujtahid yang dahulu, tidak. Itu untuk menjawab soalan kedudukan ashabus samahah mufti kita pada zaman sekarang. Memang tidak memenuhi syarat ijtihad yang asal, tetapi terpaksa kerana untuk menjalankan fardu kifayah, kefarduan yang perlu diisi oleh sebahagian. Apakah kewajipan orang yang muqallid? Iaitu dia bertaklid kepada imam mujtahid yang sesuai dengannya. Ini ditanya oleh Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala kepada seorang pemuda yang anti mazhab. Jadi Syekh Al-Buti bertanya, apa kewajipan muqallid? Jadi jawab orang yang anti mazhab tadi, dia bertaklid kepada imam mujtahid yang sesuai dengannya. Lalu Syekh Buti bertanya lagi, apakah dikira berdosa jika dia, iaitu orang yang muqallid itu, bertaklid kepada hanya seorang imam saja secara terus menerus? Ada orang dia kata, mana boleh ikut Imam Syafi'i saja. Kita ada masa-masa ikut Imam Abu Hanifah, ada masa-masa ikut Imam Malik. Jadi memang asalnya tidak ada satu kewajipan untuk kita ikut satu mazhab yang tertentu. Itu asalnya begitu. Yang kita wajib ikut adalah Quran dan Sunnah. Tetapi yang mahir mengeluarkan kefahaman daripada Quran dan Sunnah adalah ulama mujtahid. Lalu mereka keluarkan. Jadi apa yang mereka keluarkan inilah membentuk mazhab. Jadi kita ikut mazhab itu kerana mazhab itu adalah ready product daripada Quran dan Sunnah. Kalau kita pergi daripada Quran dan Sunnah, belum proses lagi, dan kita tak mampu nak proses. Jadi kita pergi kepada ready product. Jadi kebanyakan orang ready product ni dia hanya fokus pada satu-satu mazhab. Dia tak ada masa, kemampuan, himmah untuk dia belajar banyak mazhab. Jadi itu yang jadi ikut satu mazhab tu. Sebab kita ada ilmu tentang mazhab itu. Kita dilarang beramal dengan benda yang kita tidak ada ilmu. Kenapa kamu tidak beramal dengan mazhab Hanafi? Ya, kita tidak ada ilmu tentang mazhab Hanafi. Kita tak mengaji. Ya, kita mengaji mazhab Syafi'i. Itu pun tak habis. Banyak lagi hukum hakam dalam mazhab Syafi'i kita tak sempat mengaji pun. Jadi oleh kerana itu yang kita ada ilmu, solatnya mazhab Syafi'i kita ada ilmu, ya, wuduknya mazhab Syafi'i kita ada ilmu, maka kita beramallah dengan ilmu kita. Jadi ada orang kata tak boleh. Tak boleh ikut satu mazhab je. Jadi jawab pemuda yang anti mazhab itu, dia kata, oh tak boleh, haram. Kalau ikut satu mazhab dia tak pindah-pindah tu haram. Jadi kadang-kadang orang yang kononnya nak memperjuangkan Quran dan Sunnah, yang kononnya menekankan bahawa agama ini terbina atas dalil, tapi dia sendiri suka membuat pendirian dan juga fatwa yang tak ada dalil. Contohnya di sini, bila ditanya oleh Syekh Buti rahimahullah ta'ala, apa hukum orang tu stick hanya pada satu mazhab, tak pindah-pindah mazhab, dia kata haram. Dia tak perasan tu bahawa haram tu hukum, dan hukum mesti ada dalil. Maka Syekh Buti tanya, apakah dalil yang mengatakan kata haram, tak boleh ikut satu mazhab je, kena ikut banyak mazhab? Jadi kata pemuda yang anti mazhab itu, dalilnya adalah kerana dia menetapkan sesuatu yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Ini samalah macam geng-geng yang anti baca Yasin malam Jumaat.
Dia kata bukan kami komplain baca Yasin. Baca Yasin tu kami tahulah sunat. Tapi menetapkan baca Yasin malam Jumaat tu yang kami kata tak ada dalil. Allah tak tetapkan baca Yasin malam Jumaat. Bukan menetapkan. Membiasakan diri dengan menetapkan berbeza. Kalau menetapkan, katalah ada orang mendakwa, dia kata pada malam Jumaat kena baca Yasin. Tak boleh baca surah lain. Ingat malam Jumaat, jemaah baca Yasin saja, jangan baca surah lain. Itu dia kena ada dalil. Mana boleh dia menetapkan hanya baca Yasin sedangkan tidak ada dalil. Atau dia kata, siapa yang nak baca surah Yasin, pastikan baca malam Jumaat, malam lain tak boleh baca surah Yasin. Wah, itu mana dalil ni? Kamu dah menetapkan baca Yasin hanya pada malam Jumaat, itu kena ada dalil. Tapi yang diamalkan oleh masyarakat tidak demikian. Mereka tahu, kalaupun baca Yasin Rabu boleh, masa baca Isnin boleh baca Yasin, ataupun malam Jumaat nak baca surah lain pun boleh, baca Kahfi boleh, baca Waqi'ah boleh, baca Al-Mulk boleh. Jadi kenapa baca Yasin? Kerana itu yang mudah. Itu yang mereka dah amalkan. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan kepada Allah adalah yang paling berkekalan walaupun sedikit. Sikitlah tu baca Yasin seminggu sekali. Patut orang yang rajin baca Yasin tiap-tiap malam. Jadi kita bukanlah malas, tapi kurang rajin. Jadi bila kurang rajin, baca seminggu sekali. Tapi berkekalan. Tiap-tiap malam Jumaat dia baca. Maka di situ terpayung dengan ahabul a'mal tadi. Sekasih-kasih amalan kepada Allah yang berkekalan. Walaupun sedikit. Jadi itu pertimbangan dan memang ada dalil walaupun dhaif tapi dia hanya bab fadilat. Man qara'a surah Yasin lailatal jumu'ati ghufira lahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumaat diampunkan dosa dia. Jadi diampunkan dosa itu fadilat, bukan hukum. Hukum baca Yasin memang dah tahu dapat pahala, sunat. Tapi fadilat yang sabit dengan hadis yang dhaif masih dijadikan sandaran. Kita dah bincang dalam bab yang kedua dahulu. Jadi dia kata haram sebab orang ni menetapkan sesuatu yang Allah tidak tetapkan. Jadi Syekh Buti nak buka fikiran. Kadang-kadang mereka ni jadi sempit pemikiran dia. Jadi bila buka fikiran pemuda tadi, bila bertanya, kamu bila baca Quran, kamu baca qiraat mana? Kan kita tahu kan Quran ni ada pelbagai qiraat. Ada 7 qiraat. Tapi kita tak belajarlah. Adalah orang yang belajar khusus bab qiraat. Tapi kita biasanya hanya satu je. Jadi kata dia, daripada 7 qiraat tu yang mana anda guna untuk baca Quran? Jadi dia jawab qiraat Imam Hafaz. Qiraat daripada Imam Hafaz, yang tu yang saya guna. Jadi Syekh Buti tanya lagi, adakah anda selalu membaca Quran dengan qiraat Imam Hafaz atau hari-hari anda tukar? Besok qiraat lain, lusa qiraat lain. Jadi dia jawab, tentu sekali saya hanya baca ikut qiraat Imam Hafaz saja. Memang dia tak belajar qiraat lain. Imam yang kita pun yang kita baca sekarang ni adalah qiraat Imam Hafaz. Jadi Syekh Buti tanya, kenapa anda selalu tetap dengan Imam Hafaz? Allah tidak pernah mewajibkan anda mesti baca Quran dengan qiraat Imam Hafaz. Yang penting kamu membaca menurut riwayat yang diterima daripada Nabi SAW secara mutawatir. Tak mesti kamu baca dengan riwayat Imam Hafaz. Kenapa kamu asyik baca dengan qiraat yang sama saja? Jadi jawab beliau, kerana saya qiraat yang lain tu saya tak belajar. Saya kalau belajar pun tak sempurna. Jadi tak mudahlah untuk saya baca benda yang saya tak belajar. Yang mudahnya yang saya dah belajar, qiraat Hafaz. Jadi bila dia dah jawab macam tu, Syekh Buti kaitkan dengan isu bertaklid kepada satu mazhab tadi. Kata Syekh Buti rahimahullah ta'ala, begitulah keadaannya orang yang mempelajari fiqh, hukum hakam, menurut mazhab Syafi'i. Itulah cerita dia. Bukan dia mewajibkan sesuatu yang Allah tak wajibkan. Bukan dia mendakwa, oh wajib mesti ikut mazhab Syafi'i satu saja. Tak kacau pun orang-orang Bangladesh, orang Pakistan yang mazhab Hanafi. Kan ada tuan-tuan pernah pergi kacau orang-orang dekat Masjid India tu. Oh, apa kamu ikut mazhab Hanafi ni? Dan ikut mazhab Syafi'i? Tak ada. Dan dia pun tak kacau kita. Jadi puncanya hanya kerana kita tahu tentang mazhab itu, maka kita beramal. Mazhab lain dia tak belajar, atau belajar pun tak sempurna, maka tak mudahlah untuk dia itu mempelajari selain daripada mazhab yang dia telah belajar. Kalau anda mewajibkan
untuk dia mengetahui ijtihad para imam dan ambil semua, jadi anda pun kena belajar semua qiraat lah. Logiknya sama. Jika anda beralasan tak mampu, maka orang yang bertaklid tadi, hanya taklid mazhab Syafi'i pun dia tak mampu nak belajar 4 mazhab. Bahkan kita dah sebut tadi, realitinya, walaupun kita kata saya mazhab Syafi'i, banyak lagi cabang-cabang fiqh mazhab Syafi'i kita belum belajar. Jadi, dia tak mampu. Secara ringkasnya, kami ingin bertanya, apakah alasan anda untuk mewajibkan para muqallid untuk berpindah dari mazhab yang satu ke mazhab yang lain? Tadi dia kata, orang tu stick satu mazhab, dia dah mewajibkan apa yang Allah tak wajibkan. Dia kena pindah-pindah. Baik. Sekarang ni, mana dalil? Kamu mewajibkan dia pindah-pindah tu, kamu yang mewajibkan yang sesuatu yang Allah tak wajibkan. Tak ada pun dalil kata mesti pindah-pindah mazhab. Ya. Allah tidak pernah mewajibkan yang demikian. Ini bermakna, sebagaimana Allah tidak pernah mewajibkan untuk mengikut satu mazhab secara terus-menerus, begitu juga Allah tidak pernah mewajibkan untuk terus-menerus berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain. Ikut kemampuan. Dahulu ada orang-orang alim, orang-orang yang hebat, dia ada kemampuan. Dia mula-mula mazhab Syafi'i. Kerana dia ada kemampuan. Dia mengaji, dia ikut mazhab Hanafi. Dan sebaliknya pun ada. Yang asalnya dia mazhab Hanafi, tapi dia ada kemampuan. Setelah dia dah mengaji, dah mendalam mazhab Hanafi, dia mengaji pula mazhab Syafi'i. Dia ikut mazhab Syafi'i. Tukar dia jadi, tak ada masalah. Tapi dia alim lah. Bukan macam kita. Dah buat, dah sentuh, saya ikut mazhab yang kata tak batal lah. Masa kau wuduk, kau ikut mazhab Syafi'i. Bab batal, kau ikut mazhab lain pula. Itu ikut nafsu, bukan ikut ilmu. Jadi, tapi kalau memang orang ikut ilmu, tak ada masalah. Tak mesti dia stick pada satu mazhab. Dia boleh berpindah kepada mazhab lain yang dia belajar. Maknanya dengan ilmu. Jadi pemuda yang di mazhab tadi, dia berkata, sesungguhnya yang haram itu ialah jika, dia orang macam ni, kalau pengalaman saya lah, kalau berhujah dengan orang yang dah ada pemikiran macam ni, dia nanti akan lompat-lompat. Kalau kita main bola tu, kita dah nak skor gol, dia alih tiang gol. Macam bila masa nak skor, asal nak skor kau alih tiang gol, asal nak skor kau alih tiang gol, tak selesai lah. Jadi macam ni lah. Tadi dia kata haram ikut satu mazhab. Bila dah tak boleh bawa dalil, dia kona. Dia kata macam ni, yang haram tu kalau dalam hati dia berkeyakinan bahawa Allah memerintahkan dia ikut mazhab tertentu. Kalau dia ikut saja tak apa. Tapi kalau di dalam otak dia berkeyakinan Allah yang wajibkan dia ikut satu mazhab. Itu yang tak boleh. Dia lompat. Tadi lain dia cakap. Ini lain pula. Banyak saya jumpa macam ni. Tak percaya, cek dalam Facebook saya. Ada macam tu. Bila kita terang, lompat lain. Terang lagi, lompat lain. Tak habis. Sebab dia bukan tanya nak faham. Dia tanya nak hantam kita. Ini masalah lain, kata Syekh Al-Buti. Tadi kita bincang, kamu kata haram kalau stick satu mazhab. Ini masalah meyakini Allah mewajibkan sesuatu yang Allah tak wajibkan, itu isu lain. Ini memang benarlah. Tidak ada keraguan dan tidak ada perbezaan pendapat tentangnya. Tetapi adakah dia berdosa jika dia terus-menerus mengikut imam tertentu sedangkan dia juga tahu bahawa Allah tidak pernah mewajibkan yang demikian kepadanya? Dia ikut sebab itu yang senang. Dia tahu tak wajib ikut mazhab Syafi'i, tapi itu yang dia mengaji. Ustaz-ustaz kampung dia pun mazhab Syafi'i, mufti negeri dia pun mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i lah senang. Entahkan nanti dia berpindah kerja di India banyak tahun, tanya ni pun mazhab Hanafi, tanya tok guru sana pun mazhab Hanafi, aku ikut mazhab Hanafi lah. Bukan dia kata wajib, tapi itu yang senang untuk dia. Yang penting dengan jalan mengaji, bukan dengan jalan tiru-tiru sahaja. Dia dengan jalan mengaji ilmu. Taklid mesti dengan ilmu juga. Kalau taklid tiru-tiru, itu jadi macam budak-budak. Budak-budak dia tiru, tengok. Dia nak sembahyang, dia tengok dulu orang dewasa sebelah dia buat apa. Lepas tu dia tiru. Budak-budak tak apalah, dia belum balik lagi. Saya ingat dahulu masa saya budak-budak, saya pun confused juga. Sebab kita budak-budak ni, kita tengok orang dewasa tu, kita ingat yang macam tu lah. Rupanya saya sembahyang tu sebelah orang was-was.
Jadi dia takbir banyak kali. Allahu Akbar. Oh, Allahu Akbar. Kita budak-budak lagi. Oh, sembahyang kali ni kena takbir banyak kali. Kita pun dengan kita takbir banyak kali. Nah, tu taklid buta namanya. Dah level budak-budak tak apalah, dimaafkanlah. Tapi kalau sudah dewasa tak bolehlah taklid tiru-tiru macam itu. Taklid itu maknanya dengan belajar, dengan mengaji. Akhirnya dia mengakulah, oh kalau macam tu tak berdosa. Lepas tu barulah Syekh Buti kata, tapi buku yang kamu rujuk tadi, yang anda pelajari itu menyebutkan hal yang berbeza dengan apa yang anda katakan. Malah beliau, pengarang kitab itu, iaitu Syekh Khajandi, secara tegas mengharamkan yang demikian. Malah pada beberapa bahagian dari buku itu, beliau menyatakan kafir kepada orang yang terus-menerus mengikut seorang imam tertentu dan tidak berpindah kepada yang lain. Bukan setakat dia mengharamkan apa yang Allah tidak haramkan, bahkan dia mengkafirkan. Ini bahaya. Lalu yang anti mazhab tadi, dia pun barangkali tak baca. Dia kata, kat mana? Kat mana dalam kitab dia kata macam tu? Jadi ada dia tulis dalam kitab itu, malah sesiapa sahaja yang mengikuti seorang imam secara terus-menerus dalam setiap masalah, maka dia termasuk orang fanatik yang salah, serta telah taklid secara membabi buta. Dan dialah orang yang telah mencerai-beraikan agama dan menjadikan diri mereka berkelompok-kelompok. Lalu dia berkata bahawa yang dimaksudkan dengan mengikuti secara terus-menerus di situ adalah mengiktikadkan wajib daripada agama. Dan dalam pernyataan itu ada yang dibuang. Masih tak boleh terima. Bila diungkapkan kesalahan orang yang dia ikut, dia tak boleh terima. Bila kita taklid imam-imam mazhab, dia kata kita fanatik. Dia taklid pada pengarang kitab tadi, dia tak perasan. Salah pun dia masih nak defend lagi. Jadi Syekh Al-Buti bertanya, apakah bukti jika Syekh Khajandi bermaksud demikian? Mengapa anda tidak mengatakan bahawa Syekh Khajandi itu telah salah? Kalau untuk dia memang tak nak kata salah. Nanti tengok. Kalau ditegur, oh ada saja. Oh bukan maksud macam tu. Oh bukan dia nak kata Allah tu alam ghaib. Kita kena husnuzon. Oh macam tu. Apa salahnya kata dia tersilap cakap? Seolah-olah maksum pula nak kena defend. Tetapi walaupun anda merasakan berlaku beberapa perkataan yang dibuang dalam ucapan Syekh Khajandi itu, ucapan itu tetap tidak memiliki apa-apa makna. Kerana setiap orang Islam mengetahui bahawa seorang imam tertentu dari 4 imam mazhab itu bukanlah termasuk kewajipan syariat, melainkan atas dasar pilihan orang itu sendiri. Dia nak bertaklid mazhab mana boleh. Tak mesti kita orang Melayu mesti taklid mazhab Syafi'i, atau dia orang India dia mesti taklid mazhab Hanafi. Tak. Ada orang Melayu yang taklid Hanafi, tapi dia belajarlah mazhab Hanafi. Ada orang India yang mazhab Syafi'i, tapi dia belajar. Orang berat anti mazhab tadi berkata lagi, bagaimana boleh jadi demikian? Saya mendengar daripada banyak orang dan juga daripada sebahagian ahli ilmu bahawa diwajibkan secara syariat mengikut mazhab tertentu secara terus-menerus. Dia resort kepada, tapi saya ada dengar. Siapa yang cakap tu tak tahu. Ada dengar satu makcik di Langkawi. Oh, makcik Langkawi mana ni? Tak payahlah kata cerita ya. Tapi dia tak mau. Dia kata saya ada dengar orang kata tak boleh. Jadi Syekh Buti terus factual saja. Cuba anda sebutkan kepada kami nama seorang saja daripada kalangan orang awam atau ahli ilmu yang menyatakan demikian. Tak boleh lah. Ia hanya semata-mata tak nak mengakukanlah. Dia kata saya dengar orang kata haram. Abang main, kalau betul ada orang kata abang main, siapa dia? Nama apa? Tak boleh. Kerana rekaan saja. Anda tidak akan dapat mencari seorang pun yang berpendapat keliru seperti ini. Memang pernah diriwayatkan bahawa pada masa terakhir dinasti Uthmaniyah, di mana mereka agak keberatan jika ada orang yang bermazhab Hanafi berpindah ke mazhab lain. Jadi perkara ini kalau benar, itu termasuk dalam fanatik yang tercela. Maknanya ada kes-kes terpencil, itu tidak dijadikan sebagai kayu ukur. Untuk lebih lanjut tentang bahaya tidak bermazhab, para pembaca boleh melihat tulisan Syekh Zahid Al-Kausari dalam tulisannya Al-Mazhabiyah Qintarah Al-Diniyah.
Tidak bermazhab itu sebenarnya adalah satu langkah kepada tidak beragama. Sebab akhirnya masing-masing ijtihad sendiri. Akhirnya jadi agama baru. Walaupun kononnya ikut Quran hadis. Ada pula orang kata, kalau kita ikut satu mazhab, mana kita tolak mazhab lain. Pula dah. Macam tu lah. Habis kalau kita makan nasi, kita tak mau makan mi. Ini apa punya logik? Ya. Kita ikut mazhab tu, tak berarti kita menolak mazhab lain. Kan kita dah sebut tadi, kita ikut mazhab tu sebab yang itu yang kita mengaji. Mazhab lain kita terima sebagai mazhab yang betul. Tapi kita tak mengaji. Jadi yang mengaji, dia ikut. Sebab itu daripada dahulu tidak ada masalah antara empat mazhab saling hormat-menghormati. Bila datang yang tak mahu mazhab ni yang jadi kacau. Kita ada 3 minit lagi. Isyak awal lah sekarang. Jadi, next nanti kita akan pergi kepada mengambil hukum terus daripada Quran dan hadis. Ada orang kata, dia tak nak ikut mazhab, dia nak ambil hukum terus daripada Quran dan hadis. Ada sebarang soalan? Kalau saya mampu jawab. Kalau tak ada, saya habiskan masa 2 minit yang ada ni. Soalan, bolehkah mengambil hukum terus daripada Al-Quran dan hadis tanpa melihat kepada pendapat ulama mazhab dalam kitab-kitab fiqh mereka? Jawapan, perkara ini tidak boleh, tidak benar, malah sesat dan menyesatkan. Boleh lihat dalam Ahkamul Fuqaha. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah untuk orang awam. Adapun untuk orang yang mujtahid, boleh. Memang orang mujtahid, dia terus pergi pada Quran hadis lah. Itu bidang dia. Macam ni lah kita kata, boleh tak kalau kita nak mutiara, kita terjun masuk dalam laut terus cari mutiara? Mana boleh. Habis tu, mutiara bukan ambil daripada laut. Yalah, untuk penyelam mutiara, silakanlah. Untuk kita yang tak pandai menyelam, ni jangan. Nanti lemas. Nanti tak timbul-timbul. Boleh pula ikut Quran hadis jadi sesat. Bukan masalah Quran hadis, masalah cara kamu ikut tu tak betul. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan apa yang ada dalam Quran tu, ramai jadi sesat. Dan ramai yang dapat hidayah. Bukan masalah Quran hadis. Quran hadis itu memang sumber hidayah. Tapi bila cara kamu meditasi tidak betul, maka boleh jadi sesat. Sebab itu disebutkan oleh para ulama, al-ahadis madallatun ataupun mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu menjadi tempat kesesatan atau menjadi sesuatu yang boleh menyesatkan kecuali kepada ahli-ahli fiqh. Orang yang mahir, dia tahu keluarkan hukum daripada sumber. Ahli hadis ada yang dia pun pandai keluarkan hukum, ada dia hanya pandai menilai hadis saja. Tapi dia tak pandai nak keluarkan hukum. Jadi masing-masing tahu bidang ilmu masing-masing. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.